Dari segi reformasi ni, Ustaz Wanji ada di sini. Kalau kita tinjau dari segi latar belakang dia, Anwar ni seorang yang bijak memahami realiti situasi dan mengaitkan dengan satu agenda yang lebih besar dan berjaya dalam istilah Fatih tadi mewujudkan satu imajinasi, satu tanggapan yang jelas pada penyokong-penyokong. Dan sebenarnya Anwar work backward, maknanya dia apabila dipecat pada 2 September 1998 mengutarakan satu gagasan besar membuat reformasi. Sedangkan maknanya kalau dia nak mengatakan dia membuat reformasi itu dia telah mengabaikan pandangan ABIM dan sebagainya dalam konteks terlibat dalam UMNO, masuk dalam UMNO merupakan satu ledakan besar dalam paradigma gerakan Islam pada masa itu, iaitu rejim disokong oleh pembangkang sebelumnya iaitu Anwar Ibrahim. Dan ini membawakan satu igawan lama apabila PAS bersetuju pada tahun 73 bersama dengan kerajaan campuran dan berada dalam Barisan Nasional. Apa yang saya nak bawa ini adalah kerana Anwar berjaya menerapkan satu asas kefahaman dan keyakinan bahawa perjuangan yang lebih besar dan di atas sebab itulah dia dipecat. Jadi dia dissociate seawal mungkin pada 2 September tentang peranannya dalam UMNO. Dan dia dissociate dan maknanya menafikan ada persekongkolannya dalam proses reformasi dalam UMNO yang telah dinyatakan dilaksanakan pada tahun 82 ketika mana dia menyertai UMNO mencanggahi satu paradigma gerakan Islam yang ada pada masa itu. Dan sebaik saja perkataan reformasi itu digunakan adalah untuk mewujudkan satu imajinasi tentang reformasi jatuhnya Soeharto di Indonesia. Dan sekaligus menanamkan rasa gerun Mahathir. Mahathir tidak menganggap satu proses perubahan yang akan diluaskan kerana dia telah membuat calculation yang teliti di dalam UMNO untuk menolak peranan Anwar dalam satu kerja besar untuk membersihkan UMNO daripada amalan-amalan yang tidak sihat dalam konteks politik. Dan untuk itu Anwar appear menggambarkan satu perjuangan yang lebih besar dan di atas sebab itu selepas 16 tahun dia ditolak oleh UMNO. Dan gagasan itu dikaitkan dengan satu perjuangan di Indonesia yang telah berjaya pada masa itu dan ini mendapat sambutan yang baik. Dan untuk memberikan satu nilai moral kepada perjuangan yang nak dibawa oleh Anwar Ibrahim, dia mencetuskan satu pertemuan yang dianjurkan oleh ABIM dan saya pada masa itu dalam JIM, Presiden JIM dan PKPIM dan Asasi. Dan pada 5 hari bulan, kami berkumpul di Sungai Ramal untuk melancarkan gerakan reformasi rakyat. Yang asas pemikiran dan asas kepada perjuangan gerakan reformasi rakyat adalah Islam dan gerakan Islam. Dalam masa yang sama, Anwar berjaya memberikan satu imajinasi yang lebih luas daripada paksi Islam dan gerakan Islam dengan setiap malam yang hadir di rumah dia mendengar ceramah dia, berbagai lapisan. Jadi gerakan itu bergerak pada 12 hari bulan September, semuanya masih berpaksi di rumah dia. Tetapi apabila dia buat keputusan, calculated move untuk pergi ke dalam satu tokoh yang besar, iaitu di Bangi, ke rumah Harun Din, sambutannya sangat-sangat besar. Dan pada masa itu, yang cuma berani mendekati Anwar hanyalah Fatimah. Itu pun merupakan cara macam Fatih Haris cerita tadi, dia sembunyi-sembunyi kerana APAS masih tidak boleh menerima Anwar Ibrahim kerana selama 16 tahun di dalam UMNO, kerja Anwar adalah mengentam Okey. Okey, tak apa. Saya sudah mendengar kisah ini berulang-ulang dan saya melakukan sesuatu yang lain. Saya minta maaf, saya rasa cerita itu didengar oleh ramai orang. Okey. Dan saya tahu kisah Anwar itu. Tapi Anwar sudah basi bagi pendapat saya. Ada sudah basi. Sudah tiba masanya reformasi sudah tak ada lagi satu kata tuan Anwar. Bagi saya stop tuan Anwar. Aha. Okey. Tapi macam Fatih Haris nyatakan tadi kan, maknanya
kita menafikan bahawa sokongan kepada reformasi di atas batang tubuh Anwar. Tetapi sehingga pada Barisan Alternatif diwujudkan, orang yang seasoned dalam politik seperti Lim Kit Siang mengasakan bahawa the groundswell is not overwhelmed yet. Dan kesannya dirasakan oleh DAP apabila dengan mewujudkan satu formula kerjasama dengan Barisan Alternatif, dia ditolak. Yang untungnya pada masa itu adalah PAS yang mempunyai ukiran yang paling ramai di Parlimen. Jadi kita nak mengangkat, apabila Anwar dibebaskan pada tahun 2004, saya mengatakan Anwar Ibrahim tidak ada masa depan. Kerana masa depan Anwar Ibrahim adalah hari ini. Di mana saya tidak berpuas hati dengan dia kerana dia mengambil masa yang cukup panjang berada di luar negara. Jadi itu satu perkara yang menimbulkan kegusaran di dalam gerakan reformasi apabila saya mengatakan Anwar Ibrahim tidak relevan, tidak ada masa depan kerana masa depan Anwar adalah hari ini. That was 2004. Hari ini 2014. Tapi Anwar masih relevan. Siapa yang nak mengatakan Anwar Ibrahim is not the binding force dalam Pakatan Rakyat? Macam mana? Naskah politik itu masih sama daripada dulu sampai sekarang. Rakyat sudah, bagi saya, sudah cukup masa. Anak kita sekarang sudah tidak memandang pada Okey. Setahun. Sebab saya rasa Datuk ni tak betul. Sebenarnya sebagai tu bincangkan 16 tahun dengan Ibrahim, apakah kuliah saya dan itu saya berkata tidak. Itu pertama. Kedua, bagi saya, sepanjang kita sembang tentang reformasi, kita seharusnya melihat bahawa reformasi itulah dengan cara ini dia dilabel dan disimbolkan kepada dua benda tu. Maksudnya tiga lah tak boleh dilabel. Pertama adalah Ibrahim dan kedua Putrajaya. Tapi Putrajaya sebenarnya satu image untuk meletakkan bahawa Pakatan Rakyat Alternatif orang-orang yang nak kuasa ni nak ke situ. Sedangkan sebenar apa yang kita nak daripada reformasi ialah yang kita lawan-lawankan pada 98 yang mungkin tadi kita tak dengar adalah contoh Mahathir. Kita tak dengar dah benda ni sebab Mahathir waktu tu cerita 2003 itulah. Sedangkan yang kita nak dengan reformasi itu adalah supaya Mahathir itu dihasilkan. Ini beza perjuangan reformasi kita yang bagi saya gagal. Kalau kita bezakan dengan reformasi di Malaysia, waktu budak-budak tu naik bumbung DPR selesai patuh selesai masalah Indonesia itu selesai walaupun tak habis. Jadi pada saya kalau kita anak muda kita anak muda saya pada waktu masih umur 14 apa yang kita tahu pasal reformasi itu saya tahu semua. Jadi sekarang saya ingin ni sekarang masalah dia kita telah gagal untuk mendefinisikan reformasi ini ikut cara begitu supaya orang-orang yang tak hidup di zaman itu boleh appreciate reformasi sebagai satu perjuangan yang betul dan relevan sampai hari ini walaupun Anwar Ibrahim sudah tak ada. Boleh tak? Jadi saya rasa macam saya setuju dengan lagi ini bahawa Anwar Ibrahim tak relevan sebab kalau Anwar Ibrahim tak ada saya rasa terlepas sudah menang. Saya menghormati Pak Abu untuk perjuangan Pak Abu. Saya tidak menghormati dia sebagai dia seorang ahli politik. Saya menghormati dia sebagai sebab penulisan dia, perjuangan dia. Tapi saya rasa bila kita cakap soal ruang kebebasan, ruang diskusi, to create ruang-ruang untuk berbincang, saya rasa ruang ini agak high practical. Kenapa penghormatan yang dibagi kepada seorang tidak ditunjukkan kepada setiap orang? Bila orang lain menunjukkan soalan, saya rasa atau sharing session, bukan saya minta saya nak datang ke depan, tapi
saya rasa treatment yang kita bagi itu juga adalah satu benda. Dan treatment, dogmatism, this fetish of idealism, Train to do that. exactly, and I think Pak Abu gets a bit more, this one, Sorry saya bukan mengedepankan Pak Abu sebagai politician I know, I Yeah, just said, I dia know sebagai maybe because senior. of perjuangan, the Yeah. things that he has done for the right thing. Itu That's kena why I jelas put lah. that as a point. Ha. But I think setiap orang jika diberi ruang untuk cakap soal perjuangan dan apa yang diorang tengah berjuang, I rasa setiap orang pun ada Ya, cerita diorang. that's why saya tanya daripada tadi. The space of kebebasan, ruang Yeah. diskusi, ruang bebas itu saya rasa perlu, it should be horizontal. It Yes. should be a circle. Yeah. Because a circle is horizontal. It's horizontal. But this space, saya rasa dan banyak lagi ruang diskusi dan bebasan yang Encik Fadi cakap itu. Sangat hierarchical dan penindasan overlapping berlaku. The intersectionality of it happens. Sorry. Abu nak tambah. Dalam konteks reformasi, saya rasa kita harus ambil juga keperluan popular. Sebab kalau kita rasa gerakan kita ni hebat, tapi tidak popular, saya rasa dia akan mati. Tetapi reformasi yang saya lihat, walaupun saya waktu itu kecil, 2 tahun lebih muda daripada dia. So, 12 tahun lepas itu. Tapi saya rasa gerakan reformasi ini dipopularkan. Sebab itu dalam konteks apa pun, nak berjuang, nak melawan, dan perlu ada populariti. Kalau tidak, apa bezanya Siti Nurhaliza dengan katakanlah Panji Rajonik, for example. Siapa kenal Panji Rajonik? Mungkin tak kenal, tapi sebab dia lagi sedap sebenarnya lagi bagi Siti Nurhaliza. Tapi kita inilah, saya rasa jangan kita kena berpindah dalam sebarang gerakan sivil. Kita jadi gerakan SS, short sendiri. Tapi saya rasa janganlah untuk Anwar Ibrahim. Walaupun saya rasa dia memang tak relevan lagi, tetapi sumbangan harus di-appreciate sebagai anak muda. Bukan kata saya keluar lah, tidak. Tapi saya rasa kalau kita nak menuntut mereka, saya rasa akhirnya ke mana kita? Bagaimana kita nak suntik elemen popular dalam gerakan sivil? Contoh macam perjalanan. Dulu kecil je, dekat Shah Alam. Ke mana-mana ada. Ini gerakan sivil. Frinjan dulu ada, sekarang dah senyap. Tapi saya tahu ada lagi. Tapi asalkan ruang ini tidak ditutup, saya rasa kamu bebas buat apa saja. Dan ruang ini saya lihat Pakatan Rakyat mula bagi. Tapi macam Fatih cakap lah, mungkin bila dah ada kuasa esok takut tutup bila mana gerakan ini menentang balik mereka. So ini yang saya rasa perlu diketengahkan. Hari ini ditahan di bawah satu undang-undang seperti ISA ataupun diolah sebagai ISA, saya masih percaya bahawa di antara tempoh interrogation 50 hari, 40 hari yang adik-adik anak-anak yang akan lalui adalah tentang hentaman terhadap Anwar. Saya ditahan tahun 98, seluruh interrogation itu dalam memburuk-burukkan Anwar. 2001 kena ISA dalam interrogation proses juga tentang Anwar. Dan saya masih yakin kalau mana-mana Wan Ji ke dan sebagainya, anak ini masuk ISA ataupun satu undang-undang yang menyebabkan seperti SOSMA oleh disual siasat akan timbul tentang memburuk-burukkan Anwar Ibrahim, Wan Azizah dan sebagainya. Sama ada the ruling regime melaksanakan perkara yang dah tak relevan ataupun bertepatan. Maknanya Anwar still masih relevan. Anwar dianggap sebagai satu sosok tubuh perjuangan, mewakili perjuangan yang dapat dikongsi oleh sekalian rakyat dan sebagainya. Dan kesannya kenapa sodomi 1 diikuti dengan sodomi 2, kerana orang Melayu akhirnya akan ragu dan sebagainya kepada sosok tubuh Anwar Ibrahim dan perjuangannya. Jadi ini satu perkara yang saya tak tahu lah tuan-tuan yakin ke tidak. Saya cuba nak menafikan Anwar Ibrahim tentang pengaruh dia. Dan saya mengatakan satu ucapan dalam tahun 2008, 2004 bahawa Anwar tidak ada masa depan. Masa depan Anwar adalah sekarang. Tapi benda itu dah 10 tahun lalu, Anwar masih relevan. Anwar masih dianggap sebagai tokoh yang akan memperjuangkan. Bahkan tindakan Presiden PAS, parti yang mengantung saya daripada keahlian, mempunyai satu persaingan dengan Anwar. Dan hubungannya itu yang sedang berlaku pada hari ini yang pada satu era yang negatif. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perjuangan, memang keterbukaan itu diberikan.
student movement, youth, pemuda, anak-anak bergerakkan. Tetapi tidak ada kekuatan yang sama kekuatan yang ada. Jadi sama ada kita nak manfaatkan kekuatan sokongan Anwar kepada satu ahli tuju perjuangan sebagai satu yang masalah lepas ataupun kita nak deny dan you can buat. Boleh buat, tidak ada masalah kerana ketika mana tahun selepas pilihan raya tahun 1999 Mahathir mengatakan reformasi sudah mati, Anwar Ibrahim sudah dilupakan. Tidak ada demonstrasi lagi. Saya menyaut cabaran tersebut dengan mencabar Mahathir beri kami pakai Stadium Bukit Jalil because saya masih structured pemikiran saya pada masa itu untuk kita kumpulkan 100,000 rakyat. Dan akhirnya benda itu berlaku di Kesah dan sebagainya. Daripada bulan September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, kita buat reformasi yang tidak meletakkan parti sebagai sentral tapi reformis sebagai sentral dan NGO-NGO lain, karyawan dan sebagainya untuk ke depan. Perhimpunannya 100,000, 120,000 dan hingga dijangkakan 500,000 oleh SB dan kerajaan menahan kami dalam bulan April. Jadi maknanya apa yang berlaku di dalam interrogation itu adalah tentang Anwar. Memburuk-burukkan Anwar. Tujuan saya bercakap tadi adalah supaya kita beralih perbincangan daripada bincang tentang Anwar kepada perbincangan yang lebih relevan sekarang. Okey, apa yang relevan? Apa? Gerakan massa, maksudnya gerakan yang lebih masyarakat, yang apa yang patut setiap individu perlu buat. Apa yang saya pandang gerakan politik, kepartian. Okey. Okey. Jadi masa pun dah tinggal, so ada 10 minit lagi. So saya fikir saya akan beri kepada Fati untuk buat satu pengulungan. Mungkin ada yang tak berpuas hati dengan perbincangan ni malam ni. Tak apa, kita akan buat lagi selepas ini mungkin. Okey. Saya alu-alukan perbincangan yang hangat tadi ini tidak masalah, perkara biasa yang kita lalui dalam demokrasi. Kerana demokrasi ini seperti pasar. Kita jangan salah faham. Ini bukan pasar ekonomi. Kepelbagaian dalam demokrasi itu seperti pasar dan riuh. Ya, kecuali kita eksklukan beberapa kumpulan lain yang tak mau riuh, jadi tak. Jadi kita kena faham. Cuma dalam demokrasi juga mau atau tidak, oleh kerana masyarakat itu kompleks, akan ada segmentation, akan ada kelompok-kelompok, akan ada kepentingan-kepentingan beza, hierarki-hierarki yang akan terus kontes. Saya rasa dalam soal Anwar Ibrahim atau tidak Anwar Ibrahim, parti politik atau tidak parti politik, pembangkang atau tidak, ialah kalau kita dapat kontes dari segi wacananya, kita dapat kontes dari segi gerakannya, kita akan muncul. Jadi mau atau tidak, kita harus faham bahawa apa-apa saja gerakan politik yang berhubung dengan rakyat, dia tidak boleh lupa daripada tradisi dan sejarahnya. Saya memang orang yang terus terang liberal. Maksudnya saya menolak dan mengkritik tradisi-tradisi yang buruk. Agama ke ataupun wacana-wacana buruk. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita tak boleh mengabaikan sejarah, mendalami sejarah. Sebab itu saya kata tadi, 98 itu bukan kita lihat sebagai respons kepada Mahathir sebagai tubuh, Mahathir sebagai wacana, Mahathir sebagai program Mahathirism sejak dia naik 81 sampai 98 dan sekarang kesan-kesannya, tetapi juga melihat ke belakang sejak 13 Mei, bagaimana dasar-dasar itu, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar wacana yang dibawa oleh Syed Najib Alatas, misalnya Islam dalam kebudayaan Melayu dan sebagainya, ya, yang membawa kesan kepada, saya sebut tadi, ketuanan Melayu dan segala macam. Jadi persoalan itulah. Jadi bukan masalah kita nak berkiblat kepada perkataan rakyat ataupun Anwar Ibrahim ataupun Malaysia kini. Siapa yang mampu mencetuskan gerakan ini secara spontan, menarik imajinasi orang, yang dapat memberi kontes idea, pandangan, visi terhadap masa depan Malaysia sehingga menarik perhatian orang, itulah yang kita harapkan. Jadi tak mestinya parti politik, tak mestinya Malaysia kini, tak mestinya kumpulan dominan, tetapi masalah kita ialah bagaimanakah kita mengolah wacana itu semua. Ya, macam Pak Chong kata, saya tertarik. Rakyat memandang kepada politik, politik tak memandang kepada rakyat. Memang betul. Kerana saya sebut tadi, kerana orang melihat politik sebagai rakyat sebagai alat. Jadi kita, bagaimana kita nak mereverse fenomena ini? Bagaimana kita melihat pilihan-pilihan yang lain yang lebih rencam dalam masyarakat sekarang? Kita tak ada pilihan yang banyak, kecuali sebagaimana Pak Chong juga cakap tadi, kita sebarkan pandangan kita bergerak
dan kita dapat menarik perhatiannya. Kalau orang macam saya ni, saya sebagai wartawan, kita dekat dengan semua orang. Barisan Nasional ke, Pak Abu ke, Ling Gua Eng ke, KJ ke, Saifuddin Abdullah, kita dekat. Kita tidak anggap ini sebahagian daripada perang pemusuhan. Kalau kita sokong A, kita mesti tolak B. Ini bagi kita rakyat Malaysia. Tetap dengan menyedari bahawa kita Malaysia hidup dalam konteks globalisasi. Jadi, dan kita melihat demokrasi itu sebagai competing vision dalam masyarakat. Ya, wawasan yang bertarung. Dan kita perlu mengemukakan counter discourse, wacana tanding. Kita perlu partisipasi itu begitu. Jangan kita membayangkan diplomasi itu horizontal, tak ada pemimpin. Saya rasa itu tanggapan demokrasi yang paling naif sekali yang pernah didengar oleh orang lah. Dia mesti ada tokoh-tokohnya, kerana itulah namanya kepimpinan. Kita tak boleh bawa 30 juta ni ke Dewan Parlimen. Tetapi saluran ini dapat disalurkan melalui forum seperti ini, dapat disalurkan melalui media, dapat melalui platform-platform yang lain. Jadi persoalan saya ialah, jangan kita memandang electoral politik dan parlimen sahaja wacananya. Ada platform lain, tapi kita kena buat. Kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 10 orang. Ya, kita kena buat buku. Dan bagaimana memastikan, bagaimana ini dapat dikomunikasikan dalam masyarakat yang luas. Kita menulis dalam Facebook, kita menulis dalam blog, beribu orang menulis pada saat ini. Tetapi siapa yang mendapat perhatian masyarakat? Jadi tidak ada pilihan lain yang pergi tempat-tempat yang popular seperti Malaysia Kini, sebagai tempat-tempat lain. Dengan harapan mereka akan dapat perhatian lebih. Jadi mahu atau tidak, dalam masyarakat yang kompleks, hierarki, segmentation akan berlaku. Dan juga berlaku dominasi, berlaku penyisihan. Kita tidak, jangan bila kita merumuskan wacana politik ataupun visi bangsa ke depan ni, kita jangan mengandaikan kita hidup dalam dunia yang muluk di mana semuanya okey semua. Konflik itu sebahagian daripada perkara yang kita harus terima. Termasuk konflik dalam parti, termasuk dalam dewan seperti ini, ya. Kawan baik saya pun mungkin tidak setuju dengan pandangan saya. Saya tak perlu kata itu misal semua orang harus bersetuju. Jadi kita harus faham, demokrasi itu ialah pilihan bagi banyak orang menyuarakan pandangan tanpa ada stigma dan sisihan. Apa yang berlaku dalam Barisan Nasional yang kita bantah hari ini, kerana ada stigma. Misalnya Malaysia Kini tak dapat lesen penerbitan berbanding dengan Sinar Harian dan kumpulan-kumpulan media yang lain. Dan kalaulah Malaysia Kini dapat, barangkali ada lagi orang yang tak dapat. Jadi kita pastikan, okey, set aturan main ataupun rules of the game itu harus level playing field. Tetapi macam mana indah dan muluknya, quote and quote, idealnya level playing field itu, akan ada penyimpangan-penyimpangan, sabotaj-sabotaj, ya. Orang cuba subvert proses itu. Tapi kita kena resist. Yang berlaku yang saya cakap sekarang ni, bagaimanakah kita dapat mencipta force dalam keadaan kita yang tak lalu pelbagai, kita kena iktiraf itu, ya. Kepelbagaian. Apa yang menarik dalam reformasi 98 yang saya angkat ini, kerana dia boleh meraihkan kepelbagaian itu. Sebagaimana Rustam cakap tadi, orang yang menentang Anwar Ibrahim, NGO itu yang curiga pada Anwar Ibrahim dapat berkumpul di atas simbol period waktu itu. Dan jangan kita lupa, waktu krisis seperti inilah masyarakat akan bertanya dan bergerak dan ramai orang menawarkan pandangan-pandangan berbanding waktu kita reda. Waktunya reda tu bila? Waktu hari-hari kecewa, gelap dan malam di dalam period politik itu, iaitu tahun 2002, 2003, 2004, 2005, ke mana keputusasaan sangat tebal. Kalau saudara-saudari melihat wacana dalam buku Patah Balik saya itu, terasa pesimisme itu. Masa itu Pak Abu dalam Kemunting, ceramah tak dapat dibenarkan, pakatan berpecah, DAP belah, ya. Dah keluar daripada Barisan Alternatif. Jadi itulah punca warisan penyakit yang diwarisi oleh Selangor ini, yang terpaksa dibuat manifesto, dia air dan segala ini, bukan warisan Pakatan Rakyat, ini warisan Barisan Alternatif. Pak Abu terlibat kot. Sebab dia inilah manifesto Barisan Alternatif PAS PKR saja. Tak ada kena-mena DAP. Jadi terpaksa beban lah, kerana 98 mencetuskan benda itu, kerana kita tak ready daripada awal, kerana respons kepada itu, ya. Jadi yang saya maksudkan, Pakatan Rakyat itu jangan melihat program politik dia itu dalam bentuk manifesto, dalam bentuk common policy framework saja. Lebih jauh daripada itu. Tapi saya tidak berharap kepada orang politik saja untuk melihat perkara ini. Saya bukan orang politik, tapi saya merumuskan sepanjang waktu. Kalau saya terpaksa bertarung dengan NGO dan Pakatan Rakyat, terpaksa mengutuk Pak Abu dan segala macam, kerana saya kontes pada itu.
Tetapi pada waktu yang sama saya dekat dan menghargai ruang-ruang itu. Jadi tidak boleh elak, saya kata sekali lagi, proses ini mesti bersifat civil, beradab, tapi bukan adab yang ke arah mengekang suara supaya kau nak beradab dengan aku orang muda, kau jangan cakap biar orang tua saja bercakap. Itu saya tak setuju. Daripada awal dulu saya memang rebellious. Saya duduk kerja pejabat JIM pun Pak Abu pun tahu, kita memang akan selalu bertekak. Saya seorang ajalah dengan ramai-ramai. Kak Jiji pun tahu. Dirikan majalah Perspektif dulu. Ya. Jadi saya akan mendukung. Tetapi bagaimanakah orang muda itu dapat menghormati, bukan dapat menghormati, dapat diberikan perhatian dan dihormati oleh orang tua. Sebab selalunya orang muda ni dikaitkan dengan emosi, dikaitkan dengan kementahan, diingatkan dengan pandangan anak-anak. Ini satu tanggapan yang salah. Tapi tidak boleh dielakkan. Memang kalau orang muda itu mentah. Sebab itu saya sebut contoh, kalau kita ada silibus pendidikan degree yang sekarang ni, dia harus menjadi accumulated knowledge, political and NGO activism now. Supaya kita dapat melahirkan Anwar Ibrahim dan Kek Soyang ataupun tokoh-tokoh yang lebih hebat daripada itu sekarang. Janganlah kita melalui proses itu secara natural, reinventing the wheel, sampai 40. Oh, macam itu cara nak memahami Malaysia. Dah rugi. Dah tinggal lagi 20 tahun. Kalau macam saya 46, tinggal lagi 20 tahun saya ada masa produktif. Maksud saya sekarang ni bagaimanakah bentuknya. Jadi buku-buku, diskusi-diskusi ini akan memberikan pandangan itu. Jadi bagaimana selok-belok dinamik reformasi 98 itu harus kita fahami. Bukan kita nak belajar benda yang lama. Tapi kita harus sedar bahawa Malaysia ini ataupun negara ini rooted, embedded dalam sejarahnya, dalam tradisinya. Sebagaimana kita tahu Malaysia ini, Tanah Melaya ini projek kolonial master daripada proses penjajahan. Asia Tenggara itu sebenarnya tak wujud kecuali projek penjajahan. Jadi kalau kita kaji bahan-bahan ilmiah ini, bagaimana itu kita dipaksakan menerima kapitalisme, dipaksa menerima perlembagaan, dipaksa menerima sistem pilihan raya. Itu bukan sebahagian daripada budaya kita. Dan bagaimana kita harus nak sesuaikan dengan kepentingan diri kita. Jadi kita jangan lupa sewaktu kita membawa idealisme itu, dia berhidup dalam masyarakat. Misalnya saya orang liberal, terpengaruh dengan kepercayaan liberal bahawa kita harus mendukung semangat individualisme. Tetapi individualisme yang bagaimana yang dapat diterima oleh masyarakat Melayu, masyarakat Islam, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang menjadi program politik alternatif, quote and quote, alternatif kepada masyarakat. Itu tidak mudah. Sebab itu berdilema kita, orang-orang yang cerdik pandai, yang berfikir dan bercakap ini, ialah bagaimana menterjemahkan idea-idea dan buku-buku yang abstrak itu dalam program politik yang real politik. Sebab itu kita tak boleh menolak orang seperti Pak Abu, orang seperti Anwar Ibrahim dan lain-lain menjadi pemimpin politik. Saya sebut dah tadi. Tak akan semua orang akan pergi parlimen jadi Perdana Menteri, duduk jadi Jabatan Menteri. Orang macam saya akan terus menjadi orang media. Orang sebenarnya akan jadi mahasiswa dan sektor. Jadi yang kita maksudkan, bagaimana sektor ini dapat berpartisipasi dalam politik, mereka dilindungi oleh undang-undang dan menyuarakan kritikan pada waktu yang sama dihargai oleh masyarakatnya, di mana bakat, naluri dan kemahirannya dihargai. Ini sekarang tak ada. Saya belajarlah, bacalah 20 buku, adalah pengalaman dalam media, akan dipanggil RTM atau Asrul Awani atau apa-apa misalnya. Dan yang lagi lain, apa perhargaannya? Misalnya contoh. Jadi kita jangan memikirkan, itu saya kata tadi. Ya, bakat itu dalam masyarakat yang pincang, yang mendominasi orang-orang politik lah. Kalau orang politik ramai yang hebat, tapi tak orang politik, kadang-kadang orang macam Kazim pun popular. Ya, penceramah-ceramah agama asri pun popular. Kita jangan cemburu soal itu. Saya tak cemburu. Yang kita masukkan ialah apakah arus-arus baru yang kita cipta dan apa yang lemah daripada wacana-wacana lama dan pembincangan-pembincangan lama dan struktur-struktur lama. Kita telusuri, kita bahaskan, dan dengan andaian bahawa saya tak harap semua orang boleh bersetuju dengan saya ataupun orang bersetuju sama sekali dengan saya. Barangkali orang tak faham dan tidak bersetuju dengan saya pun, itu tak masalah. Tapi sebagai orang yang tugas kerjanya adalah menulis, saya wartawan kan kerjanya menulislah. Dan memberi pandangan, saya harus menulis dan memberi pandangan. Dan kalau saya dapat input dan pandangan yang baik daripada saudara untuk mengukuhkan tulisan dan pandangan saya, alhamdulillah saya akan belajar, membaca dan menulis lagi. Jadi sebagai kesimpulannya,
kertas ini disediakan untuk memikirkan bagaimanakah bentuk-bentuk baru partisipasi politik, apakah format budaya, undang-undang, gerakan-gerakan yang lain daripada format Barisan Nasional, yang lain daripada format Pakatan Alternatif. Itu keseluruhannya. Kerana selama ini pergelutan saya sejak 98 itulah soal itu. Hari pertama lagi saya nulis dalam pantang undur ini, ada soal jawab tau. Soal jawab itu bukan soal wawancara ataupun soal itu. Soal jawab saya sendiri dengan diri saya yang saya tulis apakah maksud reformasi. Saya pun nak menafsirkan reformasi juga. Tak mau saya tunduk pada Anwar Ibrahim. Saya bekerja daripada sejak sekolah menengah dulu di bawah payung JIM 83. Jadi saya tak pernah ada imajinasi nak dekat dengan Ibrahim. Saya bukan orang ABIM, saya bukan PKPM, saya bukan orang UMNO. Jadi saya ingat apa Anwar Ibrahim. Ya, tapi kesedaran bahawa kita harus terlibat, menyertai, melihat sendiri, menokong, terlibat. Kalau tidak kita akan terpisah. Dan apa akibat terpisahnya? Kita tak boleh menyelami daripada praktis-praktis sendiri. Kalau saudara-saudari tidak terlibat dalam bersih, tidak terlibat dalam organisasi yang bersih dan dekat dengan dia, saudara akan membaca surat khabar dan cakap-cakap seperti ini. Dan itulah menjadi pandangan yang paling otoritatif. Saya tak percaya. Sebagai sebut tadi, dalam nakzir politik Indonesia ni kita harus dekat saja. Itulah puncanya. Dan bila kita dekat dengan mereka itu sama ada kita belajar daripada dia, mencontohinya atau meneladaninya supaya mengelak kesan-kesan buruk. Tetapi selagi kita ada sikap lapang dada dan civil dalam perbincangan-perbincangan politik, insya-Allah dia boleh sedikit sebanyak meningkatkan keberlangsungan dan kemajuan perbincangan kita. Terima kasih. Tepukan